Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita nak sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jadi bab fara'i lagi. Dalam bab terhalang mendapatkan berisam kerana orang lain, yakni al-hajab. Jadi penghalang dah al-hajab. Jadi definisi al-hajab ni, hajbuna. Kita boleh rujuk kitab Al-Misbahul Munir dan As-Sirajiyah lah. Halaman 171. Kata hajab secara bahasa ialah mencegah dan menghalangi. Menurut istilah ialah terhalangnya seseorang untuk memperolehi warisan, baik seluruhnya maupun sebahagiannya sebab keberadaan orang lain. Ada orang tertentu je boleh halal, orang lain tak boleh terima lah. Macam-macam al-hajab, jenis-jenis contoh-contoh al-hajab ni. Yang dimasukkan al-hajab, hajab ini di sini ialah yang biasa disebut hajbus syakhs. Penghalang, terhalang sebab keberadaan seseorang. Ada jenis hajab lainnya yang disebut hajbus sifah. Terhalang sebab satu sifat. Iaitu penghalang seorang dari mendapatkan warisan secara keseluruhan sebab satu sifat yang ada padanya yang menghalangannya untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana telah dikemukakan tentang orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya. Sebab itu menghalangannya untuk mendapatkan warisan. Jadi hajab ni ada dua je ni. Pertama hajab panggil hajab sifat dia. Sifat dia bunuh kau, hamba kau dah. Jadi tiga kali kita bicara sebenarnya ni. Hak ni pula hajab di segi tubuh badan orang itu sendiri dia. Hajab seseorang, hajbus syakhs. Hajbus syakhsi ni ialah terhalang sebab ada seseorang tersebut menyebabkan orang lain tu tak boleh terima dah saka dah. Al-hajb ada dua macam, iaitu hajbun hirman. Hajbun hirman ni iaitu penghalang yang menggugurkan. Hajbun hirman ni penghalang yang menggugurkan. Maksudnya terhalangnya seorang ahli waris dari memperolehi warisannya secara keseluruhan sebab keberadaan orang lain. Hajbun jenis ini berlandaskan pada dua asas sebagaimana berikut. Pertama, setiap orang yang dinisbat kepada orang meninggal dunia melalui seseorang dalam nasab, maka ia tidak mewarisi harta orang meninggal dengan keberadaan orang tersebut. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia boleh ke anak laki-laki, tak bolehlah ke cucu dia. Tidak dapat cucu laki-laki dari anak laki tidak dapat mewarisi jika ada anak laki-laki dia. Dia ada anak laki, cucu tak boleh. Kecuali anak laki dari ibu. Anak laki-laki dari ibu, mereka tetap mewarisi harta bersama ibunya. Anak laki-laki dari ibu, dia kata. Kan? Ini maksudnya bukan cucu juga lah. Anak laki dari ibu lah. Mak sama, pok lain lah. Tetap mewarisi harta bersama ibunya. Walaupun mereka disebabkan pada orang meninggal tersebut kerana ibu mereka dah. Tapi bukan cucu dah. Cucu tu terhalang lah. Okey, B. Orang yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada orang yang meninggal lebih didahulukan daripada yang lebih jauh. Hak mana lebih dekat dulu, dia sekat orang lain. Contohnya anak laki-laki dari mayat menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Jadi anak dara lah. Anak dara bagi suami ke, anak dara bagi mak mati ikutlah. Anak dara tu dia tak akan terima kerana ada anak laki-laki dari semati. Jika kedua orang itu sama darjatnya, maka diunggulkan dengan kuatnya kekerabatan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki sebapok untuk mendapatkan warisan. Pok sama, tapi mak lain. Sekandung ni pok sama, mak sama dah. Jadi dia lebih kuat lah. Okay, siapa sahaja yang tidak terpengaruh hajbun hirman ni? Ada orang yang tidak terpengaruh oleh hajbun hirman ni sehingga mereka tetap mewarisi dalam keadaan apapun. Baik secara keseluruhan maupun sebahagiannya. Mereka semua dinisbatkan pada mayat. Iaitu anak perempuan. Anak perempuan, anak lelaki. Tak boleh sekat anak perempuan. Tetap boleh anak perempuan dah. Anak lelaki. Anak lelaki. Dia tak memang terima lah. Kalau ada dia, tak boleh, orang lain tak boleh sekat. Bapak. Ayah kepada orang mati tu. Tu lah kalau ikutlah bapak pada semati. Dia tak akan dihalal oleh orang lain lah. Ibu. Mak kepada semati. Dia boleh saka juga walaupun ada orang lain. Ada anak, ada gapa tak terhalal. Suami. Kalau isteri mati, tak kira lah ada anak, ada pok dia, ada mak dia pun. Dia tak akan halal pada suami dia. Suami boleh juga pergi dah. Yang keenamnya isteri.
Isterinya ada anak, ada pak, ada gap apa, ada gear dia yang tidak boleh dihalangi, dihajab, dihalang oleh orang lain dah. Okay, siapa sahaja terpengaruh oleh Hajbun Hirman ni? Hajbun Hirman berpengaruh pada 19 orang ahli waris. Masalah 19 orang ahli waris lain ni terkesan kena sekat dia dah. Tapi hak ni orang saat ni tak jejah sikit abuk lah dah. Iaitu 12 dari kalangan lelaki dan 7 dari kalangan perempuan. 19 semua sekali, 12 daripada lelaki, 7 dari kalangan perempuan yang terhijab, terhalang oleh ada itulah Hajbun Hirman ni. Ada anak, ada gapat dia lah. Berikut ini ialah penjelasan mengenai mereka dan siapa sahaja yang menghalangi mereka. Adapun dari kalangan lelaki ialah sebagaimana berikut. Mahjub yang terhalang lah. Anak lelaki dari anak lelaki, masa cucu. Dia ada anak lelaki, cucu tak boleh lah saka dah. Al-hajab yang menghalanginya ialah anak lelaki. Dari setiap anak lelaki, dari anak lelaki yang lebih dekat hubungannya dengan mayat. Ia mana dia lebih dekat. Dia boleh cucu, cicit tak boleh lah. Gitu dah. Dia furuk yang ke bawah ni lah. Yang mana yang lebih dekat tu, yang halil hak lebih jauh dah. Kalau ada anak, halil cucu. Kalau ada cucu, halil hak cicit. Dia akan jadi gitulah. Yang kedua, datuk. Datuk. Jadi datuk ni mahjub terhalal sebab apa? Sebab ada bapak. Dan semua datuk yang lebih dekat ni. Kalau bapak ada, tok tak boleh. Kalau pak tak ada, tok ada. Tok ni ada pun dah. Tak boleh, tok ni tok boleh. Gitu maksudnya dah. Maksudnya menghalal hak peringkat ke atas. Anak ni dan ke bawah. Ya halal. Dah ada hak lebih dekat ni. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Adik-beradik laki-laki sekandung. Jadi dia dihalal oleh siapa dia? Anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki cucu. Bapa dan datuk. Jadi bapa ni adik-beradik. Adik-beradik si mati tu tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab ada anak laki-laki dia. Ataupun ada cucu. Ada cucu laki-laki dia. Jadi adik-beradik si mati tak boleh terima lah tak? Ataupun ada bapa. Ada bapa si mati dia. Ataupun ada datuk si mati dia. Jadi mengikut mazhab sebahagian mazhab lah ni lah. Dia kata boleh menyebabkan adik-beradik kandung si mati tak boleh pergi dah. Yang keempatnya saudara lelaki sebapa. Jadi dia ni terhalal adik-beradik sebapa. Tadi adik-beradik lelaki sekandung ni. Ini adik-beradik lelaki sebapa dia. Dia terhalal oleh anak lelaki. Dia ada anak lelaki, adik-beradik sebapa ni tak boleh. Ada cucu, adik-beradik sebapa ni tak boleh. Ada cucu anak lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki dah. Cucu lelaki daripada anak lelaki dah. Menghalal pada adik-beradik sebapa dah, adik-beradik lelaki sebapa. Lepas tu bapa, ada bapa boleh halal juga. Ada datuk menurut sebahagian mazhab boleh menghalal adik-beradik lelaki sebapa. Saudara lelaki sekandung. Ada beradik lelaki sekandung ada, dia boleh menghalal adik-beradik sebapa dah. Lepas tu saudara perempuan sekandung. Jika menjadi asabah bersama orang lain, dia jadi nopel lah adik-beradik lelaki sekandung dia. Dia pada adik-beradik tina sekandung, dia akan boleh halal orang lain lah. Ada saudara lelaki sebapa ni. Yang kelimanya, saudara lelaki seibu dah. Saudara lelaki seibu ni, adik-beradik sekandung tak ada, sebapa tak ada, seibu dah. Tapi seibu ni, kalau ada anak lelaki boleh halal adik-beradik seibu. Mak sama, pak lain dah. Anak lelaki dari anak lelaki cucu. Cucu lelaki akan menghalal adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki seibu dah. Anak perempuan. Ada anak-anak perempuan dah. Semati ada anak perempuan. Adik-beradik lelaki seibu pun terhalal. Anak perempuan dari anak lelaki, yang ini cucu perempuan daripada anak lelaki, boleh menghalal adik-beradik lelaki seibu dah. Mak selulah dah. Ada bapa, ada pak kat, habislah adik-beradik lelaki tak boleh terima zakah. Lepas tu ada datuk. Ada datuk pun boleh menghalal adik-beradik lelaki seibu dah. Gapo. Tak ada muka. Ada muka dah. Tu biar dekat. Suruh hama kan. Dia ada buku ni.
Okey, habis tu bab nombor 5 tu. Mahjub dah. Yang terhalang ni. Okey, yang keenam yang terhalang ni anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ni. Maksudnya anak saudara. Anak saudara, adik-beradik kepada adik-beradik lelaki sekandung dah. Orang ni pun terhalang disebab adanya anak lelaki dah. Anak laki-laki semati, maka menghalang lah. Anak dara lah. Anak dara lelaki tu. Pada adik-beradik lelaki terhalang kau. Anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu tu. Cucu ada, terhalang lah. Anak dara ni tak? Terhalang anak dara. Bapak ada, datuk ada, terhalang lah anak dara. Saudara laki-laki sekandung, adik-beradik lelaki sekandung ada, maka terhalang lah anak dara laki-laki ni tak? Terhalang lah. Saudara laki-laki sebapak. Maksudnya, ada adik-beradik sebapak, laki-laki sebapak boleh menghalang anak dara boleh terima zakah dah. Lepas tu saudara perempuan sekandung. Kalau ada adik-beradik perempuan, orang lain tak ada apa, ada adik-beradik perempuan sekandung boleh menghalang anak dara laki-laki dah. Dan saudara perempuan sebapak. Kalau ada adik-beradik perempuan semati, adik-beradik perempuan sebapak, dah boleh menghalang anak dara lelaki. Anak dara lelaki daripada adik-beradik lelaki tak boleh zakah lah dah. Dan jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah ma'al ghair, jadi dia ni boleh bagi lebih-lebih tu daripada tupai orang lain lah, berserentak dengan orang lain. Okey, yang ketujuh yang terhalang daripada terima zakah ni ialah anak laki-laki. Anak lelaki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ni anak dara lah, daripada adik-beradik sebapak. Mak lain pok sama dah. Jadi ada anak laki-laki semati yang akan halang lah. Ada anak laki-laki dari anak lelaki, kalau tak ada anak lelaki ada cucu. Ada cucu lelaki daripada anak lelaki yang akan menghalang anak dara tu dah. Lepas tu bapak ada, datuk ada, saudara laki-laki sekandung ada, saudara laki-laki sebapak ada, saudara perempuan sekandung ada, dan saudara perempuan sebapak jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah ma'al ghair, serta ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang ni ada anak dara hak mana sekandung, dia boleh menghalang anak dara sebapak dah, sebapak. Dia nak kepada anak sekandung tu lebih lagi daripada anak dara sebapak dah. Yang ke-8 yang terhalang ialah paman kandung, iaitu saudara kandung dari bapaknya mayat dah. Jadi adik-beradik bapak, adik-beradik bapak semati dah. Pak dara lah, pak dara dah. Dia mati, pak dara boleh terima ke zakah? Ada sebab tertentu terhalang. Hak inilah sebab dia dah. Kalau ada anak laki-laki, maka terhalang. Ada cucu anak laki daripada anak laki, cucu terhalang lah pak dara. Ada bapa, ada datuk, ada saudara lelaki sekandung, ada saudara lelaki sebapak, ada saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah min ghair, anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, anak dara adik-beradik lelaki sekandung, anak dara dari saudara lelaki sebapak. Jadi semua ini boleh menghalang pak saudara daripada terima harta zakah. Yang ke-9, paman sebapak, saudara sebapak dari bapaknya, yang ni semati bapak ni semati. Jadi tadi paman sekandung ni, paman sebapak ni lagi jauh lah dah. Pak je sama, adik-beradik ayah yang sama pak, bukan sama mak dah. Okey. Jadi anak lelaki boleh halang, anak lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki boleh halang, bapak boleh halang, datuk boleh halang, saudara lelaki sekandung boleh halang. Adik-beradik sematilah, lelaki sekandung halang. Adik-beradik laki-laki sebapak boleh halang, saudara perempuan sekandung boleh halang. Dan saudara perempuan sebapak jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah ma'al ghair boleh halang. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung ada anak anak saudara, adik-beradik lelaki sekandung. Maka dia terhalang dah. Saudara laki-laki sekandung terhalang. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak menyebabkan dia terhalang. Paman kandung dah. Jadi pak saudara sekandung dengan ayah menghalang pak saudara yang sama pak tapi mak lain dah. Yang ke-10 ni yang dihalang ya anak laki-laki dari paman yang kandung dah. Iaitu sepupu lah ni, sepupu ni terhalang.
Banyak lagi kena halal. Kita baca kelamu ni semakin panjang. Tu sebab dia lagi lama tu. Ni makin jauh. 10 ni lagi jauh. Iaitu anak laki-laki dari pok saudara sekandung. Maksudnya sepupu dah. Sepupu yang mana adik-beradik dengan pok kita dah. Adik-beradik dengan pok kita dia. Adik-beradik pok semati lah. Adik-beradik dengan pok semati tu. Jadi adik-beradik kandung dia tu. Dia halal juga jika ada anak laki-laki. Ada anak laki daripada anak laki-laki yang cucu. Ada bapa, ada datuk, ada saudara laki-laki sekandung dia. Ada saudara laki sebapa. Ada adik-beradik perempuan sekandung. Ada saudara perempuan sebapa. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah mal ghair, adanya anak lelaki dari saudara laki-laki sekandung. Jadi anak dara lah, anak dara. Adik-beradik lelaki yang sekandung dia. Anak dara daripada adik-beradik lelaki sebapa dia. Ada pok saudara kandung dia. Ada pok saudara sebapa, maka anak lelaki dari paman yang sekandung ni, pok saudara sebapa. Pok saudara sekandung dengan pok kita ni, maka ia terhalal dah. Yang kesebelah terhalal ni, mahjub ni terhalal oleh al-hajib ni, orang yang halal tu. Yang kesebelahnya ialah anak laki-laki dari paman sebapa. Ni lagi panjang senara dia dah. Anak laki-laki dari anak laki-laki cucu laki dah. Bapa, datuk, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapa. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, asabah ma'al ghair. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yang keponakan. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Yang ni anak dara. Adik-beradik sebapa. Pok saudara kandung dengan ayah kita, dengan ayah semati dah. Pok dara sebapa dengan ayah semati melalui adik-beradik ayah lah sebapa. Anak laki-laki dari pok saudara sebapa dah. Jadi benda ni boleh menghalal anak laki-laki dari paman sebapa ni. Yang ke-12 ni, laki-laki yang memerdekakan budak. Ia terhalang oleh setiap ahli waris asabah nasabiyah. Laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, jadi budak tu terhal budak kan. Dia terhalang oleh setiap ahli waris asabiyah nasabiyah lah. Nah. Kalau ada lah gini, maksudnya kalau memerdekakan budak, budak tak ada anak ada gapo, dia terima lah dulu dah, waktu dulu. Okey, lepas tu depan dia dari kalangan perempuan ialah sebagai berikut. Al-mahjub yang terhalal ialah anak perempuan dari anak laki-laki, yang ni cucu perempuan lah daripada anak laki-laki dia. Cucu perempuan daripada anak laki-laki terhalal disebabkan siapa dia? Sebab ada anak laki-laki dia. Si mati tu ada anak laki-laki, ada dua anak perempuan. Ada dua anak perempuan apa? Kalau ada seorang anak perempuan ada lebih lagi. Kalau ada dua anak perempuan tak lebih lah, tak cukup dah. Jadi dia tak boleh disekat anak perempuan, cucu perempuan ni dah daripada anak laki-laki. Yang kedua, nenek, ibu dari bapa dah. Jadi nenek di sebelah bapa, bukan nenek di sebelah mak dah. Dia ada saka ni daripada alik bapa dah. Nenek dari ibu dari bapa, ibu maksudnya dia ada ibu, nenek terima. Lepas tu setiap nenek yang lebih dekat kekerabatan dengan mayat lah. Jadi ke atas tu hak mana lebih dekat dah. Lepas ibu, nenek. Toknya dah. Hak mana dekat lah. Hak mana hidup lagi dah. Yang ketiganya nenek dari ibu dah. Dia dihalal oleh al-hajib yang menghalanginya iaitu ibu. Dia ada ibu, nenek tak boleh lah. Ibu dari ibu dah. Ni sebelah ibu pula. Tadi dia sebelah bapa, dia sebelah ibu pula. Nenek dari sebelah ibu, kalau ada ibu dia boleh sekat hak nenek. Kalau tak ada ibu, baru pergi pada nenek ni. Setiap nenek yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayat. Dia tengok hak mana lebih dekat lah. Tak ingin kau gapo lah. Yang keempatnya saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung ni dia akan terhalal oleh anak lelaki dah. Ada anak lelaki, adik-beradik perempuan sekandung terhalal dah. Adik-beradik lah, adik-beradik bukan anak dia, adik-beradik perempuan terhalal. Ada anak lelaki terhalal. Ada anak lelaki dari anak lelaki ada. Tak ada anak lelaki yang bercucu je ada. Cucu lelaki juga boleh menghalal adik-beradik perempuan dia, boleh saka. Bapa, kalau ada bapa boleh menghalal adik-beradik perempuan sekandung dia terima saka. Datuk menurut sebahagian boleh menyekat, boleh menghalal adik-beradik perempuan yang sekandung tu terima saka. Yang kelima, saudara perempuan sebapa. Ini adik-beradik perempuan
sebapak. Tak ada sekandung dia sebapak ni. Kalau ada anak laki-laki, ada anak laki-laki dari anak laki yang cucu lelaki, ada bapa, ada datuk, ada saudara lelaki sekandung, ada saudara perempuan sekandung, jadi jika menjadi asabah bersama orang lain, asabah min ghair, dan ada dua saudara perempuan kandung, jika tidak ada saudara lelaki bersama mereka, maka benda ni akan menghalang saudara perempuan sebapak. Kalau kita kira tak cukup nak bagi pun dah. Sebab itu dia menghalang dah. Yang keenamnya, saudara perempuan seibu. Anak lelaki boleh menghalang saudara perempuan seibu lah. Ada anak lelaki dari anak lelaki cucu lelaki, anak perempuan semati, anak perempuan dari anak lelaki cucu perempuan, dari anak lelaki ada bapa ada datuk, boleh menghalang adik-beradik seperempuan seibu dah. Yang ketujuh yang terhalang ialah perempuan yang merdekakan. Semua ahli waris yang masuk dalam asabah nasabiah boleh menghalang perempuan ni hak tuai lah, tuai pada hamba tu yang boleh merdekakan. Kalau tak ada orang lain mati, bolehlah harta saka kepada tuai dia walaupun tak ada tu. Tapi kalau dia ada anak beranak lagi, dia nikah, boleh anak, boleh apa, boleh ke pokok ni dululah sebelum ke tuai dia dah. Kalau tak ada orang nak beri, baru boleh ke tuai dia. Okey, tu habislah dia panggil hajab. Istilah dia panggil hajab hirman. Hajabun hirman. Jadi dari segi lakinya ada 12 orang. Dari segi perempuannya ada 7 orang. Semua sekali ada 19 orang yang terhalang. Dengan sebab ada hak lebih dekat kepada semati lah. Ada hubungan kerabat yang lebih dekat pada semati. Dari jalur lelaki, dari juga lelaki lah. Dia akan menyebabkan terhalangnya. Jangan biarlah jalur lelaki ke jalur perempuan. Tapi ada cara-cara saat ni. Menyebabkan terhalangnya daripada terima harta saka. Tu panggil hajabun hirman. Yang kedua ni hajabun nuqsan. Penghalang yang mengurangi bahagian warisan. Dia tidaklah siapa tak boleh langsung. Tapi dia boleh mengurangkan. Ada dia agak jadi kurang. Maksudnya adalah berkurangnya bahagian warisan seseorang disebabkan keberadaan orang lain. Hajabun jenis ini, iaitu penghalang jenis ini dapat berpengaruh pada semua ahli waris. Ada 5 ashabul furud. Yang ahli waris yang menerima bahagian tertentu yang terpengaruh oleh hajabun nuqsan. Menyebabkan dia jadi, dia walaupun dia ashabul furud, dia ada gear satu per berapa ada gear tu, tapi dia ada orang lain tu menyebabkan dia boleh kurang, menguraikan bahagian warisan yang dia terima lah. Sehingga mereka mendapatkan bahagian yang lebih kecil daripada bahagian yang sebelumnya dalam keadaan tertentu lah. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut pada jadual ni. Okey, ahli waris yang memperolehi bahagian tertentu, suami. Bahagian asal ni kalau tak ada orang lain boleh 1/2 suami ni. Cuma jika ada anak lelaki, si mati tu isteri contohnya. Isteri tu ada anak lelaki, ada cucu, ya. Atau ada cucu, dia akan menghalang, mengurai ke bahagian suami, dia jadi 1/4 saja dah. Asal 1/2 kalau tak ada anak, dia boleh 1/4 saja, 3/4 lagi bagilah anak ke siapa-siapa lagi dah. Okey, isteri. Isteri ni kalau tok lelaki mati, asal-asal dia boleh 1/4. Jadi isteri boleh 1/4 daripada harta suami yang meninggal mati. Bahagian setelah terhalang, kalau salah keadaan anak dah, ayah tok lelaki dia ni dengan dia ni ada anak lah. Ada anak ayah tok lelaki dia, ada anak lelaki, tak kira dengan dia, dengan orang lain pun dah. Ada pun ada cucu. Kalau anak tak ada pun ada cucu dah. Anak mati tapi ada cucu dah. Maka menyebabkan bahagian isteri ni berkurang jadi 1/8 dah. Ibu pula. Ibu ni asalnya boleh daripada mati anak, ibu ni boleh 1/3 harta saka. Banyak kat lah dah. Ibu ni 1/3 lebih daripada isteri. Jadi ibu ni 1/3. Tapi jika ada anak lelaki, ataupun ada anak lelaki dari anak lelaki ada cucu, ataupun ada 2 orang saudara baik, saudara lelaki ataupun saudara perempuan, ada adik-beradik lelaki bagi semati tu, menyebabkan ibu jadi kurang. Jadi berapa kurang je? Jadi 1/6 dah. Daripada 1/3 jadi kurang jadi 1/6. Barulah kita kira orang lain boleh berapa dah. Okay, anak perempuan dari anak lelaki ni asalnya, yang ni cucu dah, cucu perempuan daripada anak lelaki. Semati ni tu, mati ni, dia ada orang lain mati ke apa, semuanya ada cucu perempuan dia. Jadi asal saja 1/2. Tapi jika ada anak perempuan dari semati dah, jadi maksudnya ada mukdara pada cucu ni lah. Dia ada anak perempuan daripada hal lain, dia menyebabkan dia jadi kurang lah. Dia jadi 1/6 dah. Dia jadi 1/6 bukan 1/2.
anak cucu perempuan ni tak lebih banyak dari 1/4 dah. Sebab dia bagi amal lah. Ya, lepas tu saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung ni kalau semati ni ada adik-beradik perempuan, rasa-rasa dia boleh 1/2 dia. Tapi jika ada saudara seperempuan sebapak, ada adik-beradik perempuan sebapak, ia masuk sekali dalam pembahagi harta warisan ni, menyebabkan dia kena bagi lebih banyak, jadi kurang adik dia, jadi 1/4 dah. Asal 1/2 jadi 1/4. Ni panggil hajbun nuqsan. Itu hajab penghalang yang mengurangi bahagian warisan dah. Tu lebih kurang kita boleh nampak dah. Pada ni kita belajar secara teori umum saja dah. Tapi kalau dia terparuk, kita kena rujuk semula lah. Kita rujuk kitab, rujuk pihak berkuasa, pihak apa ke, bagi harta panggil gapo ada marah tu dah. Di bahagian pesaka ni boleh cek dah. Kita kena tanyalah pihak berwajib tu supaya kita boleh kira molek. Tapi secara wasah, secara umumnya kita boleh nampak ni. Itulah bayangnya pembahagian harta warisan. Jika ada penghalai-penghalai tertentu, ia akan jadi kurang. Lepas tu jadi kurang siapa tak boleh pada tu hajbun hirman. Siapa kau habis licin tak boleh. Nah, menghalai ataupun hajbun nuqsan ia akan jadi kurang dah. Bahagia dia. Okey, seterusnya dalam bab faraid ini bab bahagian ahli waris dan keadaan mereka. Dari semua keterangan yang telah berlalu dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini yang mencakupi bahagian setiap ahli waris dalam keadaan yang berbeza-beza. Ahli waris dari kalangan lelaki dan keadaannya. Pertama, keadaan bapa dalam warisan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kan lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kan lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan untuk kedua ibu bapa bahagian masing-masing 1/4 dari harta yang tinggalkannya. Jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia punya anak lah. Dan jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Surah Nisa surah 4 yang sebelah. Inilah ayat warisan. Dia ada berapa je ayat ni dah? Sikit je lah. 3. Dia ada berapa ayat? Orang kata 3-4 gitu je dah. So 2 3 4 ayat ni kalau ngaji fiqh SMU ke sekolah Arab. Mengapa 4 ni kan? Lepas tu tahap tu lah nak tahu-tahu campur dengan cara kira gapo tu jadi habis situ lah dah. Dia tidak banyak mana dah dalil dia dah. Jadi sini ni ayat Quran ni surah Nisa surah 4 ayat sebelah ni ringkaslah kita buat table untuk menggambarkan ayat ni. Bahagian warisan yang diterima oleh 1/4 ni. 1/4 ibu dapat 1/4 ni macam mana? Sebab jika mayat memiliki ahli waris lelaki dah. Kalau ada waris lelaki dari keturunannya, ni anak lelaki. Jika si mati tu ada anak lelaki, ibu si mati tu dia boleh 1/4 dah. Ataupun ada anak lelaki dari anak lelaki dan cucu. Ada cucu lelaki, ya jadi ibu pada si mati boleh 1/4 saja dah. Gitulah. Ni dalam ayat ni lah. Kefahaman dia gitu. Kefahaman yang keduanya, semua harta warisan atau sisanya setelah dibagi kepada ashabul furud, yakni ahli waris yang memperolehi bahagian tertentu yang ada pecahan tu, ada ukuran dia. Yang ini memperolehi bahagian warisan dengan cara asabah. Jadi harta warisan itu dia akan bagi hak lebih-lebih saja jika mayat tidak memiliki keturunan yang warisnya sama sekali dah. Jadi tak ada tak ada keturunan dah. Tidak punya keturunan. Anak gapo tak ada. Dia kata dia akan bagi harta warisan itu di antara ashabul furud masih ada lah. Pok kau gapo mok kau ni. Gitulah dia kata dah. Jadi tak ada anak gapo ni. Okey. Ada selagi bahagian yang terimanya 1/4 campur sisa warisan setelah dibahagi kepada ashabul furud. Yang ni sebabnya apa? Keadaan keadaan di mana jika mayat tidak mempunyai ahli waris perempuan. Itu ada adik anak perempuan lah tak? Dan anak perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan pun tak ada. Dan ke bawah tak ada. Kita ada anak perempuan,
dia tidak ada cucu perempuan, maka satu pernah tu hak boleh ke mak tu ibu tu ada lagi tambah dengan sisa warisan hak lebih-lebih ni. Setelah dibahagikan pada ashabul furud. Ashabul furud hak kita bincang sebelum ni. Jadi asbab furud ni ada gear lah, ada pecah-pecah dia. Jadi ada pecah-pecah tu. Dia. Jadi gear-gear di pok ni ya boleh berlaku baru ngelah-ngelah tu satu pernah campur lebih-lebih. Hak lebih-lebih tu boleh ke mak dia gitu lebih kurang dah. Asal furud ni ginilah. Oh ni ada 5 ashabul furud iaitu suami, isteri, ibu, anak perempuan, dari anak laki-laki cucu perempuan dah, saudara perempuan kandungnya. Hak ni lah. Ibu nak boleh hak ni satu pernah tu dia bagi-bagi hak mana ada 5 orang ni, maka barulah dia terakhir tu lebih-lebih tu baru bagi ke mak dah. Okey, keadaan datuk. Nah, cerita bab datuk pula dah. Orang yang dimaksud dengan datuk yang mewarisi, yakni ajadu as-sahih, datuk sungguh dah. Ialah yang garis keturunannya kepada mayat tidak diselangi oleh perempuan dah. Seperti bapaknya bapak dah. Datuk dah dah. Bapaknya dari bapaknya bapak. Toknya dah. Dan seterusnya ke atas. Datuk sama hukumnya dengan bapa dalam hal pewarisan, maka padanya berlaku tabel sebelumnya, kecuali pada 2 masalah. Iaitu al-umariyatan yang akan dikemukakan sebentar lagi. Ya ada juga lah. Ya keedah dia pok ni, datuk ni ganti bapak. Kalau bapak tu tak ada dah lah. Pok tu mati dah, tu hidup lagi. Ada je jaga dah. Jadi kecuali 2 masalah yang berbeza daripada pok. Dia panggil umariyatan ni. Tak apalah. Catatan, jika bapa dari mayat masih degap Hama. Ambil raket bentar. Ambil raket. Dah. Okey, lepas tu tamam. Okey. Catatan, jika bapa dari mayat masih ada, maka ia menghalangi datuk dalam pembahagian warisan. Begitu pula setiap datuk yang lebih dekat menghalangi datuk yang lebih jauh kekerabatannya dengan mayat. Okey, bahagian warisan datuk dengan keberadaan adik-beradik lelaki dia. Banyak mana datuk boleh terima harta saka sedangkan dia ni ada adik-beradik lelaki dia. Si mati tu ada adik-beradik lelaki dia. Jika bersama datuk terdapat berapa saudara laki-laki seibu, mereka tidak mewarisi bersama datuk. Jika bersama datuk terdapat berapa saudara laki-laki seibu, mereka tidak mewarisi bersama datuk. Jadi, bila ke datuk tak bolehlah adik-beradik laki seibu dah. Hal ini menurut kesepakatan para ulama dah. Ulama sepakat. B. Jika bersama datuk terdapat berapa saudara laki-laki sekandung, maka mengenai hal ini tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis. Sebab itulah ijtihad para ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka berbeza-beza dan beragam-agam pendapat dah. Pendapat yang terpilih di antara ijtihad tersebut bahawa datuk seperti bapa dalam warisan. Maka semua saudara lelaki dan saudara perempuan, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan semati tidak mewarisi secara mutlak kerana keberadaan datuk. Dia ada datuk serupa ada pok dah. Datuk ni ganti bapa. Ni kata pilih pendapat itulah. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Darda, Ibnu Umar, Aisyah dan satu kalangan dari ulama salaf. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim, serta sebahagian kalangan ulama mazhab Syafi'i. Hujah mereka ialah bahawa datuk dalam Al-Quran dan hadis disebut sebagai bapak juga. Dalam Al-Quran kadang-kadang bapak tu maksudnya tuk dah. Bapak Ibrahim gapo dah abahum. Jadi bapak tu kadang bapak saudara, kadang tuk dah. Dan hukum yang berlaku pada bapak berlaku pula pada datuk dalam banyak kes hukum. Banyak kes ni datuk tu ganti pok dah. Pok tak ada, tuk lah dia ganti dah. Macam zaman Nabi dulu, Nabi SAW apabila pok dia meninggal, tuk dia jaga dulu sebelum pok darah dia Abu Talib tu dah. Gitulah lebih kurang dah.
Ikut walidnya tok lebih cara ke cucu dia berbanding adik pok dara lain lah. Dia kira dah. Oleh kerana itulah datuk sekedudukan dengan ayah sebagai penghalal saudara lelaki-lelaki ni. Adik-beradik lelaki ni dihalal oleh datuk. Di samping itu kerana datuk secara langsung berada di tingkat tertinggi pada garis nasabnya mayat. Sedangkan anak lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki secara langsung berada di tingkat paling rendah pada garisan nasab lah. Masing-masing dari keduanya, datuk dan cucu memiliki tingkatan nasab yang sama terhadap mayat. Bila-bila gitu pun, dia ada hak harta saka tu sama kuat lah. Walaupun ni ke atas datuk, cucunya ke bawah lah. Di segi nasab keturunan. Sementara para ulama fiqh telah sepakat bahawasanya anak lelaki dari anak lelaki dan cucu lelaki menghalangi saudara lelaki ni. Dia ada anak lelaki. Dia nak kiyah ni, cucu lelaki ni lebih rendah nilainya daripada datuk. Datuk ni lebih tinggi darjat dia, dan lebih cakna nak cara anak cucu dia, lebih berhak kira berbanding pada cucu lelaki dia. Jadi adik lelaki dari cucu lelaki menghalangi saudara lelaki daripada adik-adik lelaki semati terhalal kerana ada cucu lelaki semati dah. Maka demikian pula halnya datuk dapat menghalangi mereka untuk mendapat warisan. Jadi datuk ni serupa dengan cucu lelaki boleh menghalangi adik-beradik lelaki semati daripada menerima harta warisan seperti mana cucu lelaki dah. Hujah lainnya, datuk lebih dekat kepada mayat daripada saudara lelaki. Daripada tok ni, kalau kira nasab keturunan ni lebih dekat daripada adik-beradik lelaki lain. Dan tidak ada yang menghalangnya dari pewarisan selain bapa. Kalau ada pak, terhalal datuk dah. Kalau tak ada pak, tok lah dia terima harta saka. Sebab nak jaga cucu ke apa ni tak. Berbeza halnya dengan saudara lelaki dan saudara perempuan. Mereka terhalang oleh 3 ahli waris, iaitu bapa lagi, anak lelaki lagi, anak lelaki dari anak lelaki, dan cucu lelaki ni. Benda ni semua ni akan menghalangi adik-beradik si mati tu terima saka dia. Datuk dapat memperolehi warisan dengan bahagian tertentu dan dengan asabah seperti halnya bapa dia. Serupa nepok lah. Serupa nepok betul-betul dah. Kalau pok tak ada, tok lah. Kalau ada pok, tok tak boleh langsung lah. Gitu lah. Sementara saudara lelaki hanya dengan salah satu bahagian dari keduanya, adik-beradik lelaki ni, dia no pair je. Dia no pair dah. Kalau boleh pun sikit je lah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, keadaan suami pula. Kalau mati isteri, guana suami ni. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kan lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakun. Ni ayat kedua dah. Tentang faraid ni. Dan bahagian suami isteri dan bahagian suami-suami adalah 1/2 dari harta yang tinggal oleh isteri-isteri mu. Jadi lelaki ni boleh 1/2 lah. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka isteri-isteri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat, suami ini mendapat 1/4 dari harta yang tinggalkannya. Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 12. Kita sebut dulu tadi lah. Suami dia 1/2 jadi 1/4 kerana ada anak lah. Bahagian warisan dia 1/2. Jika si isteri si mati ni, si mayat tidak ada ahli waris dari keturunannya. Jika ada anak lelaki ataupun anak lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki tak ada. Dan seterusnya yang bawah tak ada. Atau anak perempuan pun tak ada. Dia tak ada kan? Tok lelaki boleh 1/2. Tapi kalau si isteri tu ada anak, lelaki boleh 1/4. Dah, gitulah dah. Dia keempat dah. Banyak kat mana nak berhenti. Okey, kandaan saudara lelaki seibu dah. Adik-beradik bukan sebapa atau sekandung, tapi adik-beradik lelaki seibu saja dah. Okey, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi ats-thuluth. Jika seorang meninggal, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah. Ayah tak ada dah. Dan tidak meninggalkan anak, tak ada anak juga. Tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Pok tolong, pok lain lah. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 hartanya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3 itu. Bagilah 1/3 bagilah ramai-ramai tu tak. Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 12. Telah terjadi ijma' ulama bahawasanya dimaksud dengan saudara lelaki dan saudara perempuan dan ayat itu ialah saudara seibu dah. Adik-beradik seibu dah. Bukan adik-beradik kandung, sebab seibu saja. Jadi bahagian warisan sepatutnya terima 1/6 dah.
Jika sendirian, sementara mayat tidak memiliki ahli waris dari keturunannya yang lain, baik lelaki maupun perempuan, dan juga mayat tidak memiliki ahli waris pokok dari kalangan lelaki, seperti ayah dan datuk ke atas tak ada, maka barulah pergi kepada adik-beradik lelaki seibu atau adik-beradik perempuan seibu dah. 1/3 je boleh untuk 2 orang atau lebih yang dibahagikan di antara mereka dengan sama rata dah. Kalau boleh ramah, ada beradik ramah, dia kena bagi, dia kena bagi banyak sikit dah, 1/3 bukan 1/4. Ini ialah keadaan di mana bahagian lelaki dan bahagian perempuan adalah sama. Disamakannya bahagian lelaki dan perempuan dalam keadaan ini. Sebab pengutamaan lelaki atas perempuan hanyalah berdasarkan garis keturunan lelaki saja. Sementara hal ini tidak berlaku dalam lingkup kekerabatan ibu. Okey, hak ni 1/3 ni bagi sama rata. Bukan bahagi hak kata 2 gie lelaki, 1 gie perempuan tidak berlaku sini. Sebab itu hanyalah untuk anak-anak dah. Lepas tu untuk dia jalur daripada sebelah bapak dah. Jalur dari sebelah bapak tu. Adik-beradik seibu sebapak ke sebapak, dia kena ada bapak barulah dia jadi ikut dia tu lah. Tapi kalau melalui jalur ibu, dia tak akan bagi 2-1, dia akan jadi sama je. Boleh dia sama banyak. Okay, jika mereka berjumlah lebih dari 1 orang, baik lelaki maupun perempuan, saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu, dengan ketiadaan ahli waris cabang, yang ni anak cucu tak ada, dan pokok bapak datuk pun tak ada, maka dia boleh lagi 1/3 bagi sama rata di antara, tak kira anak lelaki ke anak perempuan. Saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, tak kira dah. Okey, tidak mewarisi terhalang jika mayat memiliki ahli waris cabang. Ini anak cucu, bapak, datuk, nenek, tak boleh langsung dah untuk orang ni dah. Saudara lelaki dan saudara perempuan seibu ni, dia tak boleh pusaka kalau ada anak, anak cucu, ada datuk ke, tak boleh. Ada salah satu tu habislah, tak boleh gila lah pokok ni dah. Yang kelima, keadaan anak lelaki dia. Allah Ta'ala firman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzil unsayin. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu sebahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Surah Nisa surah ke-4 ayat 11. Hak ni setengah ulama katanya untuk dia, untuk bukanlah jalur mak dan jalur hak sebelah bapak dia. Jadi anak lelaki mewarisi dengan asabah jika dia sendirian dan tidak ada seorang pun dari ashabul furud. Hak kita bincang ashabul furud ni mau siapa dia? Nak ingat lagi. Suami, isteri, ibu, anak perempuan dari anak lelaki, saudara perempuan kandung dia. Jadi puak-puak ni panggil ashabul furud ni. Ada dia yang jelas di Quran sebut dah. Dah. Tidak ada seorang pun dari ashabul furud. Dah. Maka dia mewarisi semua harta warisan. Siapa tahap tu ni? Anak lelaki dah. Dia sendiri dah. Tak ada adik-beradik lelaki, dia seorang anak seorang kau gapo dia. Habis licin dia. Jika ada salah seorang ashabul furud, maka dia menerima sisa warisannya. Ada seorang isteri ke, semati ke, lain tak ada dah. Jadi dia boleh jadi lebih-lebih tu boleh dia. Jika jumlah anak mayat semati tu ramai banyak, maka bahagian lelaki sama dengan bahagian anak perempuan. Anak semati ramai. Nanti kita bincang lah. Okey, yang keenam, keadaan anak lelaki dari anak lelaki ini cucu lelaki lah. Cucu lelaki mewarisi dengan asabah sebagaimana anak lelaki dengan syarat anak mayat tidak memiliki anak lelaki. Sebab anak lelaki si mayat menghalangi anak lelaki dari anak lelaki, yang cucu lelaki terhalang sebab ada anak lelaki untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Yang ketujuh, keadaan saudara lelaki kandung. Adik-beradik, pok sama, mak sama dah kepada si mati dah. Bahagian warisan ni mewarisi dengan asabah dia. Terima hak lebih-lebih lah asabah dia. Bukan ikut 1/berapa, ikut terima lebih-lebih. Jika mayat tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki, maksudnya anak cucu tak ada. Dan tidak pula ahli waris pokok lelaki, maksudnya pok dengan tuk lah kata tak ada. Maksudnya tidak memiliki anak lelaki dari anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada bapak dan tak ada datuk, tak ada lelaki. Mati dulu sebelum dia. Menurut pendapat yang kuat, dia bolehlah terima. Saudara lelaki sekandung ni boleh terima asabah dah. Tidak mewarisi harta saka sikit abuk pun jika mayat ada cabai, ada anak, ada cucu, ataupun ada bapa, ada datuk yang terhalal lah adik-beradik lelaki sekandung terima harta saka. Yang ke-8, keadaan saudara lelaki sebapa. Bahagian warisan.
Okey, mewarisi dengan asabah. Asabah ni kita cerita tu terima hak lebih-lebih saka dah. Jika mayat tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki-lelaki, yang ni anak pun tak ada, cucu pun tak ada. Dan tidak pula ahli waris pokok yang lelaki-lelaki, bapa pun tak ada, datuk pun tak ada, serta tidak mempunyai saudara lelaki sekandung pun tak ada. Maka saudara lelaki sebapuk lah terima dengan asabah. Dengan hak lebih-lebih lah dah. Selepas ashabul furud lah. Kita bincang sebelum ni. Tidak mewarisi jika terdapat salah seorang dari ahli waris yang disebutkan tadi. Dah. Jika ada salah seorang cucu ke anak ke tok ke pok ke, habislah tak boleh lagi saudara lelaki sebapuk ataupun ada adik-beradik sekandung boleh menghalih daripada adik-beradik sebapuk dah. Yang ke-9, keadaan anak lelaki dari saudara lelaki sekandung. Ini pok saudara lah. Sepupu lah, sepupu. Sepupu kepada itulah si mati dah. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung ni. Jadi adik-beradik sekandung tu ada anak dia tu, anak dara dia lah. Jadi mewarisi dengan asabah jika mayat itu tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki, tak ada anak, ada cucu, dan tidak pula ahli waris pokok yang lelaki, tak ada bapak, tak ada datuk. Tak ada saudara lelaki sekandung, tak ada saudara lelaki sebapuk. Dan tidak pula memiliki saudara perempuan sekandung. Dan saudara perempuan sebapuk tak ada juga. Adik-beradik perempuan sebapuk. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain pun tak ada. Ashabah ma'al ghaib pun tak ada. Maka dia ni barulah terima asabah ni. Menerima mewarisi harta dengan asabah ni. Dengan lebih-lebih lah kita kata ni. Dia tak ada kira pecah-pecah. Kira mahal lebih-lebih. Selepas ashabul furud dah ni. Tidak mewarisi langsung jika terada salah seorang hak kita bincang saat ni. Ada seorang kat habislah. Anak dara ni tak boleh terima dah saka dah. Yang ke-10, keadaan anak lelaki dari saudara lelaki sebapuk. Yang ni keponakan dah. Iaitu anak saudara. Sebapuk dah. Pok sama mak lain lah. Mewarisi dengan asabah. Jika mayat tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki, tak ada anak, tak ada cucu, dan tidak pula waris pokok yang lelaki, tak ada bapak, tak ada datuk, ataupun tak ada saudara lelaki sekandung, tak ada saudara lelaki sebapuk, tak ada anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, tak ada anak dara saudara lelaki sekandung, anak dara, tak ada saudara perempuan sekandung, tak ada saudara perempuan sebapuk. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, ashabah ma'al ghaib, maka barulah ia terima harta saka ini anak dara sebapuk dah. Anak dara saudara lelaki sebapuk, barulah dia kata boleh harta saka. Jika ada salah seorang daripada ahli waris yang kita sebut tadi, tidaklah dia mewarisi harta saka. Kita bincanglah sikit ni sampai habis bahagian lelaki dah. Kita pergi ahli waris kalangan perempuan, kita bincang sekali pula insya-Allah. Yang kesebelahnya keadaan paman kandung dia. Bahagian warisannya mewarisi dengan asabah. Jika mayat tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki, anak tak ada, cucu tak ada, bapak tak ada, datuk tak ada, adik-beradik laki-laki sekandung tak ada, adik-beradik laki-laki sebapuk pun tak ada, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak dara pun tak ada, anak dara laki tak ada, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapuk pun tak ada juga, saudara perempuan sekandung tak ada, saudara perempuan sebapuk. Jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, ashabah ma'al ghaib tak ada juga, maka dia terima lagi lebih-lebih fitih saka hak mana ada setelah bagi dengan ashabul furud. Tidak mewarisi sama sekali jika terdapat salah seorang dari ahli waris yang kita sebut tadi ada, maka dia tidak boleh sikit abut pun harta saka. Yang ke-12, keadaan paman sebapuk, pok saudara sebapuk. Bahagian warisannya mewarisi dengan asabah jika mayat tidak memiliki seorang pun di antara ahli waris yang dapat menghalangi paman kandung seperti telah disebutkan sebelum ni, dan juga tidak memiliki paman sekandung, adik-beradik, pok saudara sekandung lah. Tidak mewarisi jika ada salah seorang sahaja ahli waris yang disebutkan sebelum ini, maka dia tak boleh mewarisi. Ni baru pendek dah. Mana pendek bab nombor 12 ni lah. Okey, lepas tu yang ke-13, keadaan anak paman kandung, yakni sepupu. Sepupu daripada pok saudara, anak pok saudara yang sebapuk sekandung lah dengan pok kita dah. Mewarisi dengan asabah jika mayat tidak memiliki ahli waris cabang yang lelaki, anak lelaki, cucu lelaki, dan tidak pula ahli waris pokok yang lelaki, bapak dan datuk tak ada. Saudara lelaki sekandung si mati tak ada. Saudara lelaki sebapuk si mati tak ada. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, anak dara tak ada. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapuk, tak ada juga. Paman kandung, pok saudara sebapuk, pok saudara sebelah ayah ni. Saudara perempuan kandung, tak ada juga. Saudara perempuan sebapuk, jika keduanya menjadi asabah bersama orang lain, tak ada juga. Barulah dia boleh mewarisi sepupu ni daripada pok saudara
sebelah ayah ni baru terima saka dah. Kalau ada hak lain, tak ada, kalau ada salah seorang saja daripada hak kita sebut saat ni, jadi tak boleh nama warisi. Sepupu tak boleh atas saka sikit abu. Yang ke-14, keadaan anak paman sebab apa iaitu sepupu. Yang sebab apa? Tadi sekandung nak ni sebab apa? Serupa tak ada juga mewarisi dengan asabah jika mayat tidak memiliki seorang pun dari ahli waris asabah yang telah disebutkan sebelumnya. Termasuk tidak ada anak paman sekandung sepupu lah. Yang sekandung, barulah dia diterima harta saka. Kalau ada salah seorang pun dia tak akan terima dah. Yang ke-15, keadaan lelaki yang merdekakan budak. Jadi dia mewarisi dengan asabah jika tidak ada ahli waris yang termasuk ashabah nasabiyah. Jadi hamba dia ni bebas, tak ada keturunan ke apa. Ya, tak ada anak ada gapo gak boleh ke dia lah atas saka. Hamba itulah dia bebaskan. Kalau dia tak bebas lagi jadi hamba dia memang tak ada sahabut pun dah. Ni dia bebas dah hamba dah tapi tak ada moga dia daripada negara lain lah dan kena perai-perai ya. Nah. Dia jadi hamba mari jadi tak ada anak beranak lagi dah. Jadi dia kalau dia tak ada anak gapo, tak nikah, tak ada anak gapo, harta tu boleh ketuai je semula dah. Kalau ada anak dia ada gapo terhalal lah tuai tak boleh terima dah. Okey, itulah beberapa perkara tentang ahli waris dari kalangan lelaki dan keadaan mereka. Bagaimana mereka terhalal beli harta saka. Kalau boleh setara mana kita bincang saat ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.